والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ke surat 94, sambung semalam. Ke-8, sembahyang i'adah 2 kali. Kenapa dia sebut 2 kali? Sebab dia tak ada 3 kali. Tidak boleh i'adah sampai 3 kali. I'adah sekali. Jadi 2 kali sembahyang lah. Satu sembahyang tak jadi, satu sembahyang i'adah. Kerana cedera sembahyang yang pertama, itu masuk fardu. Ke-9, sembahyang orang sakit, fardu, kena sembahyang sakit pun. Ke-10, sembahyang orang tenggelam, yakni orang yang hampir hendak tenggelam, nak kena sembahyang tak? Kena sembahyang dalam tu, dalam keadaan darurat. Ke-11, sembahyang orang yang ma'zur, yakni yang diuzur. Apa maksud yang diuzur? Iaitu orang yang ketiadaan air, kena sembahyang juga. Dan tanah, air pun tak ada, tanah pun tak ada. Dan lagi akan datang sekaliannya itu pada tempatnya dalam perbahasan bab sembahyang. Semua tu, dia cerita tu lah. Okey, dan keduanya sembahyang ni tadi fardu ain. Keduanya fardu kifayah dan tuntut perbuat akan sebagai tuntut yang putus daripada ketiadaan tilik dengan zat kepada orang yang mengerjakan dia. Yang tadi ditilik kepada zat orang yang mengerjakan dia. Sembahyang tu fardu ain. Ain tu zat. Ain tu zat. Maka zat diri orang tu yang wajib atas dia sembahyang. Yang ni bukan atas ain diri dia, tapi orang lain. Kena ada dalam satu kampung, satu qaryah. Dan iaitu sembahyang jenazah, itu masuk fardu kifayah. Dan sembahyang berjemaah fardu kifayah. Maka akan datang lagi keduanya pada tempatnya. Jadi sembahyang ni ada 2 hukum dia, fardu ain, fardu kifayah. Baik, fardu kifayah ni 2 je contoh sembahyang dia, iaitu sembahyang jenazah, sembahyang berjemaah. Yang lain tu, yang kita banyak tadi fardu ain tu, asalnya sembahyang 5 waktu tu fardu ain. Maka cara bentuk dia dalam keadaan dan situasi dia pada atas berlaku atas diri seseorang tu, itu yang menunjukkan berubah-ubah hukum dia tu. Ada sembahyang sakit, sembahyang qasar, jamak, sebagainya. Okey. Dan iaitu sembahyang jemaah lagi akan datang. Dan fardu kifayah yang lain daripada sembahyang amat banyak lah. Banyak fardu kifayah ni, yang lain daripada sembahyang tu amat banyak. Setengah daripadanya lain pada sembahyang. Yang masuk fardu kifayah, menyimpankan orang mati. Bahasa petani ni dia ada 2, satu simpan tu, simpan mayat bagi simpan barang pun simpan, bahasa halus ya. Dan repair barang pun simpan. Orang Kelantan tu pandai dia mau nyimpan. Kita ingat apa dia simpan, apa tak simpan pun. Repair tu simpan. Maka dengan memandikan termasuk fardu kifayah, dan kafan dan sembahyangkan masuk kifayah, dan menanamkan dia fardu kifayah. Maka mengetahui orang banyak
dan jika mengetahui akan dia seorang jua, dia berdua je, 2 orang berjalan musafir ataupun mengembara, seorang mati, seorang lagi hidup, jatuh fardu ain. Tapi kalau tahu orang ramai, jatuh fardu kifayah. Dan menanam dan juga tadi hanya adalah ia fardu ain. Adapun belanjanya itu diambil daripada peninggalannya jika yang lain daripada perempuan yang mempunyai suami. Nampak kehalusan itu. Banyak orang hukum gitu, lurus gitu je. Kalau lelaki yang mati, kebanyakan hukum jatuh atas lelaki. Maka kadang-kadang dikiaskan pada masalah seluruh hukum tu dengan satu hukum lelaki. Tak. Kalau lelaki tu mati, ada harta, maka diselenggarakan mayat dia dulu dengan harta tersebut. Di situ pun ada perincian, adakah semua pengurusan mayat itu masuk daripada duit dia. Kalau tidak diwasiatkan, dia tak masuk semua. Dia yang wajib lah. Ada hak Allah, hak mayat, hak waris. Mengaji pekah dia halus di situ. Kata ngaji pekah ni tak ada pahala itu, dia main pakai bantai, ambil duit waris. Okey, itu waris lelaki. Bila dia tu bukan dia mati tu perempuan ataupun dia adalah orang yang dinafkahkan, maka wajib atas pemberi nafkah. Maka suami dengan isteri, isteri itu boleh tak ambil boleh harta pusaka dia? Tak boleh. Ni dia kata ni, yang mempunyai suaminya, maka jika tiada ia, maka diambil daripada baitul mal. Okey, lain daripada perempuan yang mempunyai suami. Maknanya kalau perempuan punya suami, suami dia yang wajib. Habis itu berhenti. Maka jika tiada ia, harta tak ada, mayat tak tinggalkan harta, maka diambil daripada baitul mal. Okey, maksudnya tidak ada waris nak tanggung. Tak ada waris tanggung, balik baitul mal lah. Ni tugas baitul mal, dia kutip zakat lah. Tapi kalau bab ni diserah kat orang awam. Dia buat khairat kematian. Khairat kematian tu salah satu daripada perkara bid'ah. Kalau kita kau wahabi bid'ah. Tapi berlambak orang buat khairat kematian ni. Satu, timbul masalah khairat kematian, kita telah menanggung kewajipan yang tak sepatut kita tanggung. Itu satulah. Jadi bagus itu bagus, tapi yang berkelahi itu tak bagus. Kalau belah Kedah ada setengah tempat tu khairat kematian ni, mesyuarat agung dia tengkar-tengkar sampai nak terbalik meja-meja. Khairat natang itu. Khairat ni nak buat baik, khairat tu nama baik. Untuk kebajikan pada mayat, takut-takut dia tak ada duit apa semua, dia dah macam tak insurans lah. Tapi dah bergaduh tu jadi tak baik lah. Orang Melayu patang duduk semeja berkelahi. Ambil pada baitul mal, tobat tak bagi ustaz. Kalau ikut memang tanggungjawab baitul mal bagi orang yang tidak ada waris, tidak ada nafkah. Maka nafkah untuk pelenggaraan mayat itu daripada baitul mal. Hospital pun tak siapkan dia punya nafkah. Tiba-tiba ada orang mati, tak ada waris, siapa nak tanggung? Dia wawar dulu, tutup, duduk dalam peti besi tu, peti air tu, peti mayat tu, berapa hari dah tak ada waris, baru dia pergi tanam. Tu pun tak tahu mana sumbernya. Sebab dia tidak ada peruntukan untuk tu. Pergi tanam, bungkus-bungkus tanam itu. Baitul mal. Orang macam tu baitul mal bayar. Maka jika tiada baitul mal, ikutlah duduk negeri orang kafir tak ada baitul mal, kita negeri Islam ada baitul mal. Maka atas segala orang kaya, nampak? Hukum. Dia berkata ngaji fiqh tak tahu bab apa ni politik. Ni lah politik. Jangan duk kira nak memerintah, hukum tak tahu. Maka orang kaya ni dia boleh ambil, kerajaan boleh ambil harta dia. Jadi sebab tu kita sendiri, saya sendirilah,
cenderung kepada tidak ada zakat pendapatan. Mazhab Syafi'i memang tidak berlakulah zakat pendapatan, dia taklid kepada mazhab lain. Wallahu alam. Yang saya tahu, tok guru kami kata zakat pendapatan ni ijma' tidak wujud. Tidak ada zakat pendapatan, ijma'an. Ustaz Ridwan ada sembang saya bab tu, dia kata kenapa perak bising sangat bab zakat ni. Sebab orang tua saya, orang tua saya buat kedai kerja dulu, tak bagi zakat pendapatan. Oh, itu dia kata adalah kedai kerja tu. Saya pun tak ingat apa, saya pergi Mesir tu dah habis lerak lah kedai kerja dia. Perak pula dia bukan catat, patut dia bukukan lah kedai kerja arwah orang tua tu. Dia pun tak bukukan. Sekarang ni tu Ustaz Ridwan dia cari, dia tak tahu nanti nak tengok, tak dandan nak tengok balik kampung pun. Kami tak setuju. Sebab apa? Sebab waman la yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, itu adalah larangan yang sangat tegas. Jadi ulama ahli sunnah sebenarnya dia takut kita hukum yang Tuhan tak hukum, jadi kafir. Benda tu tak wujud. Baik, Qiyas mesti qiyas yang soreh, yang kuat. Dia tak boleh qiyas yang fariq, yang bercerai. Macam contoh qiyas dengan padi tak sesuai, qiyas dengan emas pun tak sesuai. Sebab zakat pendapatan tu dikira upah. Kita makan gaji dengan kerajaan tu upah. Kalau ikut sahabat Nabi ambil upah ni zaman dulu lagi. Upah, nak kata zakat perniagaan tak boleh, nak zakat ni tak boleh. Maka ambil upah. Gubernur yang dilantik oleh Rasulullah dulu pun ambil upah. Dia ada gaji, bukan free. Kerajaan Islam selepas Nabi merintah ambil upah, tak kena zakat pun. Asasnya tak ada. Jadi dia kata, kalau kita buat satu hukum yang bukan Allah Ta'ala hukum, tu lebih mudarat, lebih bahaya berbanding dengan kita letak hukum sendiri atas tahzir. Maka kita ambil ni lah. Bila dia berlaku ada orang kaya, kita geram orang kaya ni tak bagi apa pun, sedekah ke dekut, zakat tak bayar. Tak kena zakat kat dia. Yang orang buat padi kena zakat. Kita boleh ambil cukai. Orang tu kata ambil cukai dia tak. Yang tu harus, yang tu ada hukum ta'zir. Kata buat apa kita buat satu hukum baru yang Allah Ta'ala tak buat, melanggar. Daripada kita ambil cukai, dia tahu kalau orang buat cukai orang lari. Kalau kata zakat orang bayar sebab kata wajib. Nampak? Ni kalau tahu dia pun marah dia ni. Kita nak cari jalan, jangan kita buat masalah tu yang hukum baru. Kalau ada qiyas apa semua, dia dah lari pada ijma'. Sebab tu orang tua saya bertahan sangat-sangat. Dia tak setuju, walaupun ulama dunia menyokong, Qardawi atau sebagainya, ramai lah. Azhar sendiri, siapa kalau ikut ulama Azhar sendiri, Syekh Ali Jumaah apa semua kata wajib zakat pendapatan. Orang tua saya dia tak wajib, tak boleh kita hukum baru. Kalau nak ambil cukai, yang tu masih ada kelonggaran dalam hukum. Kerajaan ada hak untuk mengambil harta daripada orang kaya untuk dia bedakan pada orang fakir. Ni dasar ni sekali lah. Orang tu mati, dia miskin, Baitulmal tak wujud misalnya. Kalau ikut Baitulmal keluar dulu. Baitulmal tak wujud, ambil pada orang kaya. Ni pada negeri kafir lah, tak ada Baitulmal. Okey, orang kaya daripada orang muslimin, orang kafir, orang muslimin boleh ambil. Lagi akan datang kenyataan pada babnya, bab apa? Bab mayat, bukan bab muamalat, bukan bab jinayat. Dan setengah daripadanya, kitab Jawi ni banyak nya ni kena rojok balik ke mana baru faham. Okey, fardu kifayah, balik lagi, takut lupa tajuk. Setengah daripadanya, kalau boleh catik-catiknya tu apa dia, fardu kifayah. Jawab salam tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Nampak ulama, kalau kita mengaji tak mengaji fiqh, jawab salam wajib tu.
Sebenarnya wajib ada dua, wajib kifayah atau wajib ain. Jawab salam tu wajib kifayah. Ya. Yakni yang ada yang ada yang memberi salam orang muslim tu syarat dia. Kalau kafir tak payah. Yang akil pula, kanak-kanak tak wajib jawab. Ada yang akil, yang berakal, orang gila tak lah. Dan jika kanak-kanak sekalipun kanak-kanak yang bagi salam tu wajib jawab atas fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Seluruh ke? Balik pada hukum asal tadi lah. Maknanya kalau kita sekarang ni ramai datang, Abang Zainal kata Assalamualaikum, seorang je jawab yang wajib. Kalau semua nak jawab, sunat. Kalau tak jawab seorang pun haram, berdosa semua. Kan ada orang kadang dia masih ilmu pun dia bagi salam. Dia tak berhenti. Assalamualaikum. Tok guru terkejut, diam. Tok guru tak marah, tak jadi bagi salam. Orang lain lah jawab, tolong jawab. Waalaikumsalam wajib juga. Walaupun makruh memberi salam dalam khutbah. Tok khatib baca khutbah, dia masuk masjid, Assalamualaikum, kan. Tok khatib wajib jawab kalau dia dengar salam tu. Kalau tok khatib tak jawab, makmum boleh jawab sebab dia ramai, fardu kifayah. Menjawab salamnya wajib, memberi salamnya makruh. Kan pelik ya. Macam itulah memberi salam kanak-kanak, dia bukan mukallaf lagi, tapi wajib jawab. Kerana khabar Abi Daud, sabda Nabi SAW, yajzi anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum wa yajzi anil julusi an yuradda ahaduhum. Memadalah daripada jemaah apabila lalu mereka itu bahawa memberi salam seorang daripada mereka itu, dan memadalah jawab salam daripada orang yang duduk, bahawa dijawab seorang daripada mereka itu, tak payah semua. Tapi sunat lah jawab. Jadi fardu kifayah. Dan syarat memadalah jika ada yang orang yang menjawab tu orang mukallaf lah. Kalau orang gila yang jawab, tak boleh orang lain kena sambut. Orang gila yang jawab Waalaikumsalam, dia pun kalut kan, tak sah. Maka tiada memadai daripada orang gila. Dan kanak-kanak yang jawab tak boleh sebab dia tak mukallaf. Kanak-kanak menyelesaikan masalah fardu kifayah tak terangkat. Sebab tu kalau mayat tidak sah kanak-kanak, tak terangkat hukum fardu kifayahnya kalau kanak-kanak yang semayang mayat tu. Dia kena ada orang dewasa juga seorang. Sah semayang, sah, tapi tak terangkat dia punya fardu kifayah. Dan jikalau yang memberi salam itu kanak-kanak sekalipun, fardu kifayah. Dan jika ada ia orang yang disalamkan itu seorang jua, maka fardu ain jawab itu atasnya. Jadi kalau berlaku sebaliknya, dia bagi salam seorang-seorang, macam kita jumpa kawan kita seorang, wajib menjawab salam. Assalamualaikum. Kata dia. Itu bukan jawapan dia, haram, berdosa sebab dia fardu ain. Kalau dua orang tak apa lagi, salah seorang jawab. Dan setengah daripada fardu kifayah, perang sabil. Perang sabil ni fardu kifayah. Baik, ikut hukum fiqh gitulah. Maka jatuh hukum fardu kifayah memerangi orang kafir untuk suruh mereka masuk Islam. Hukum tu telah dilaksanakanlah oleh para sahabat. Baik, maka